Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhuluma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin. Allah, alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang terpesong. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Makisina fihi abada, mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik untuk selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu taqadallahu walada, dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Surah Al-Kahfi, surah 1 hingga ayat 4. Alhamdulillah, yang dihormati lagi dikasihi mengurusi majlis Adinda Ustaz Saiful Syazwan Syafi'i, tahniah kerana dipilih menjadi naib yang dipertua, naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, dan juga PAS kawasan Pendang memberi kepercayaan kepada beliau untuk memegang jawatan Ketua Penerangan PAS kawasan Pendang. Yang diraikan lagi dimuliakan Datuk yang dipertua Datuk Dr. Muhammad Hayati bin Osman, yang dipertua PAS kawasan Pendang, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, merangkap Exco Kerajaan Negeri Kedah. Yang diraikan Tuan Syukri bin Ismail, naik yang dipertua PAS kawasan Pendang, Setiausaha PAS kawasan Pendang, seluruh jawatankuasa PAS kawasan Pendang yang baru dipilih dan dilantik minggu lepas, apabila PAS kawasan Pendang mengadakan mesyuarat agung tahunan. Pada tahun ini adalah tahun pemilihan pimpinan, dan saya mengucapkan tahniah kepada PAS kawasan Pendang dan juga mereka-mereka yang terpilih untuk mentadbir dan mengurus PAS kawasan Pendang ini dengan lebih berkesan daripada sekarang sehingga 2 tahun akan datang. Seterusnya Tuan Guru Panjang Aizuddin yang bersama dengan kita, alhamdulillah, yang memberi sokongan dan semangat yang kuat sentiasa bersama dengan PAS kawasan Pendang. Dan tadi masa makan tadi duk sembang dengan Panjang Aizuddin, dia kata sebelum ada markas PAS di Pendang, di Gajah Mati, pindah mai sini, duk mesyuarat PAS di pondok. Dulu-dulu kehebatan orang-orang dulu meletakkan perjuangan Islam melalui kenderaan PAS ini, sehingga kita hari ini Allah beri hasil yang
sangat-sangat mengujarkan kita. Inilah hasil daripada perjuangan orang-orang yang dahulu, yang yakin dengan perjuangan PAS yang meletakkan Islam, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai dasar perjuangan. Hari ini diterang lagi oleh Tuan Guru apabila Setiausaha Agung PKR telah membuat satu serangan kepada membuat satu cadangan ataupun arahan kepada ahli-ahli PKR supaya menyerang dan terus serang kepada mereka-mereka yang menggunakan agama sebagai perjuangan politik. Ini di viral seluruh negara dalam media sosial. Kita tengoklah. Nanti saya ulas waktu seterusnya kepada Ketua Muslimat dan seluruh jawatankuasa, Ketua Pemuda yang baru Ustaz Muhammad Talib yang baru dipilih sebagai Ketua Pemuda, dan seterusnya Ketua Dewan Ulama, tuan-tuan guru, alim-alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya nak sentuh juga sedikit berkenaan dengan kita pembinaan dewan kita ini. Kita buat satu perbelanjaan, satu costing yang mencapai 1.1 juta lebih. Kita pun tak tahu bila nak siap. Duit tak ada pun. Duit tak ada. Kita harap daripada poket kita, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang menyokong perjuangan PAS dari dulu sehingga sekarang, istiqamahnya, InsyaAllah dengan apa yang kita sumbangkan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah akan memberi ganjaran pahala kepada kita esok. Tak tahu bila nak siap. Ada sikit kita buat sikit, ada sikit kita buat sikit. Macam contoh komplek PAS Negeri Kedah Batu Sembilan, 20 tahun baru siap. Ini PAS. Sebab tu PAS bila menjadi kerajaan, sekejap tak ada masalah. Sebab rangka perjuangan kita masih jauh. Banyak perkara yang menghalang kita untuk kita melaksanakan dengan tiba-tiba. Sebab kita ada masyarakat majmuk dan juga orang Islam sendiri yang tak faham apa yang sedang kita nak bawa bagi kita meningkatkan syiar dan syariat Islam dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Jadi halangan-halangan ini saya selalu sebut tidak menghalangkan PAS untuk terus berikhtiar dan berusaha. Bila nak laksanakan bukan kerja kita, dengan kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita terus berusaha dan berikhtiar. Sebab itulah kita dalam PAS ada majlis syura ulama yang akan memimpin ketika kita membuat keputusan yang besar. Sebab saya dah masuk penggal yang ketiga
menjadi ahli jawatankuasa PAS Pusat ataupun PAS Malaysia. Ada ketika Majlis Syura kata nak buat keputusan, untung Islam ke nak rugi Islam. Kalau kita buat law, dia akan rugi atau untung. Berdasarkan rujukan kita Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, termasuk pemerintahan khalifah, para sahabat. Jadi saya nak sambung sikit lagi pasal tadi disebut Ustaz Abdul Hadi penyumbang yang besar kepada pembinaan komplek PAS Negeri Kedah di Batu Sembilan. Seorang lagi masih hidup pun banyak juga, 100,000 lebih. Sekali bagi 10,000, 20,000, 30,000. Pasal saya penerima, saya tahu dia tak sebut. Termasuk komplek kita pun saya ingat lebih daripada 50,000 dah yang duk sumbang kat kita ni. Malam kita buat pelancaran itu saja dah 50,000 hamba Allah ni menyumbang, iaitu Tuan Guru Haji Yusof. Banyak komplek PAS Batu Sembilan tu dia sumbang 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000. Dan dia hutang. Dia sebut dia bagi hutang. Semalam kami mesyuarat Badan Perhubungan PAS dan Kedah, saya bangkit bab ni sebab komplek dah siap. Tok Guru ni bila dia bagi duit, dia akan sebut dia bagi hutang. Saya ambil ilmu ni. Bila kita nak pergi bayar, saya sebut semalam dalam Badan Perhubungan, kena ada seorang pergi jumpa Tok Guru, pergi abang nak bayar. Masa tu dia nak, baru dia nak, habak kata dia nak sedekah. Sebab dia kata, apa yang dia faham, masa ketika dia sebut berhutang tu, sampai orang nak bayar tu, dia kata dia dapat pahala. Sebab tu kita kena clear, kita kena jelas bab ni. Saya bagi tahu dekat pimpinan PAS Kedah, pergi jumpa Tok Guru nak bayar duit. Saya tahu dia tak ambil. Kat ni pun serupa lah. Komplek kita ni, sebab dia abang dah, kalau dia mati dia halal lah. Tu dia. Sampai tara tu, alhamdulillah kita teruskan perjuangan. Saya balik kepada kita PAS. Dalam kita terus membawa dasar perjuangan kita ini, kita akan diuji dengan pelbagai halangan. Masa ni lah Tok Guru akan mengguna segala fiqh siasat syariah. Contoh yang paling banyak, yang paling dekat dengan kita, Mesir. Bila parti Islam menang, kumpulan-kumpulan ahli agama yang tak sabar ni menekan supaya laksanakan segera. Akhirnya tentera ambil alih. Sebab tu kita PAS dalam membuat keputusan, kita akan ambil kira untung ruginya kepada Islam. Sehingga kita buat keputusan untuk bersama dengan UMNO ataupun bersatu, diambil kira kaedah fiqh siasat syariah, yang mana lebih untung kepada Islam. Sebab kita ada pengalaman dengan DAP, kita ada pengalaman
dengan PKR. Kita ada pengalaman dengan semangat 46. Pengalaman-pengalaman kita yang terbaru dengan UMNO. Setiap masa kita sedang menilai perjuangan kita untuk mencapai apa yang ada dalam perlembagaan kita, seperti yang saya sebut tadi. Walaupun keputusan itu memang baik untuk agama Islam, tetapi kalau kita laksanakan pada ketika itu, akan merugikan umat Islam untuk jangka masa yang panjang. Contoh baru-baru ini, bila kita sudah selesai buat satu draft undang-undang untuk pindah perlembagaan enactment Mahkamah Syariah yang disebut RUU 355, semua sudah selesai, sehingga Peguam Negara yang menyemak draft undang-undang itu setelah dipindah dan segalanya telah bersetuju dengan draft cadangan ini untuk dibawa ke Parlimen dan diluluskan setelah dibahas. Dan kita pula PAS yang membawa pindaan. Kalau negeri dia panggil enactment, kalau peringkat Parlimen, peringkat federal dia panggil rang undang-undang. Bila kita telah siap semua, sehingga AG ni Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara, apa saja rang undang-undang mesti dibawa ke Peguam Negara dan dipersetujui. Setelah disemak bertentangan tidak dengan perlembagaan Malaysia apa semua, akhirnya dipersetujui. Dan kita pula berperanan pada ketika itu, PAS yang membawa draft undang-undang ini, untuk membuat libat urus dengan semua agensi-agensi, parti-parti, sama ada kerajaan dan juga pembangkang. Kita buat libat urus, kita bincang, kita dedah, kita bentang rang undang-undang ini supaya mereka faham dan akhirnya diterima. Dan kita pada ketika itu, saya kena cakap secara jelas dan terus terang di sini, kita dah mendapat persetujuan daripada Bersatu. Tan Sri Muhyiddin dah bersetuju, dan kita juga pada ketika itu telah mendapat persetujuan daripada UMNO. UMNO pun dah setuju dah. Maknanya kalau dibawa rang undang-undang 355 ini oleh Menteri Undang-Undang pada ketika itu, yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, insya-Allah diluluskan dengan mudah. Dan tarikh untuk nak bawa rang undang-undang ini ke Parlimen pun telah ditetapkan pada sidang terakhir bulan 12 yang lalu, 2022. Tapi Allah tak izinkan lagi. 10 hari bulan 10 bubar Parlimen. Nampak tak? Saya secara peribadi, Allah nak suruh kita berusaha lagi. Dia ada saja halangan-halangan. Tak apalah, kita tak boleh kecewa dan putus asa. Dengan sebab ini kita kecewa dan putus asa, tak boleh. Kita sedang, Allah nak beri kat kita pahala, dia suruh kita berusaha lagi. Dan perkara ini juga kita ambil kira dalam kita membuat keputusan. Kami mesyuarat hampir 4 jam setengah untuk buat keputusan satu agenda saja, iaitu nak bersama dengan UMNO ataupun bersatu. Kita ambil kira untung rugi Islam.
Sebab pada ketika itu, ialah kita pun tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. No. Disebab itulah kita tengok mereka tidak ada kerja bersama dengan UMNO kerana mereka telah mencemarkan imej UMNO sehabis mungkin. Penyamun, perompak, penyangak, pencuri. Bukan setakat dalam pentas-pentas ceramah. Dalam parlimen pun ungkapan yang sama disebut pada ketika itu. Saya masa tu duduk dalam sebagai ahli parlimen lah. Masuk saja Datuk Seri Najib dalam Dewan Parlimen, disorak, disebut penyamun, perompak, terutamanya oleh Jelutong lah. Semua pun tahu. Dan UMNO pun pada ketika itu sangat-sangat tidak boleh bertolak ansur, sehingga dalam Perhimpunan Agung UMNO disebut oleh Presiden UMNO, no Anwar, no DAP. Syekh Anwar Ibrahim ni pun dalam pentas ceramah kempen ketika PRU 15 telah menyerang Presiden PAS berjubah, berserban, tiba-tiba memfitnah, kata PKR akan ada hubungan dengan UMNO. Semua ingat kan? Tiba-tiba lepas pilihan raya, cun mulut, peluk dakak rapat. Saya sebut dalam parlimen, kes cun mulut. Jadi apa yang mereka cakap sebelum PRU 15, bila mereka dapat kuasa, satu pun tak betul. Sebab tu baru-baru ni dalam parlimen saya menyerang Menteri Ekonomi, Raja Formula penipu, pembohong. Saya kata segala formula semua tak betul. Okay, ketibaan Yang Berhormat Datuk Marzuk, jadi ini keadaan yang berlaku dalam negara kita sekarang. Sebab itulah kita terus bertekad untuk menjadi pembangkang yang berkesan. Kita tahu Perdana Menteri bukan orang yang sempurna. Dia banyak kelemahan. Sebab sifat kamalat ni tak ada kepada makhluk. Kita pun faham. Jadi saya sebagai ahli parlimen, daripada pembangkang, saya menegur, saya mengkritik. Memanglah dalam dunia ni Perdana Menteri seorang ya. Ya, ketibaan Yang Berhormat Ustaz Datuk Marzuk Syari, ahli Parlimen Pengkalan Cepa. Kritikan kita, teguran kita itu, selamat datang, ala wassalan, marhaban bikum. Segak orangnya. Kami ni nampak baik, tapi bila duduk dekat, tekak saja. Dia A, saya B, dia B, saya A. Tak pernah satu hati. Tapi tak apa, sebab berbeza ni cukup bagus. Otak kita pun berjalan lancar sikit. Fikir banyak macam mana aku nak pukul dia ni, dia pun fikir macam mana dia nak pukul saya. Tak apa, sebab ini membina kita punya taraf pemikiran. Jadi bila keadaan ini berlaku, kita tengok sebelum pilihan raya macam-macam janji. Takdir Allah Ta'ala, walaupun dia tak cukup,
jumlah untuk menjadi Perdana Menteri mutlak. Apa yang dia cakap, dia menyerang balas kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Kesemuanya terbukti benar apabila mereka bergabung. Sebab itulah saya kata, di segi selepas pilihan raya, beliau bukan lagi cukup mutlak untuk menjadi Perdana Menteri mewakili PH. Gabungan ini berlaku selepas pilihan raya. Walaupun mereka terpaksa melawan prinsip mereka, menongkah prinsip mereka, yang mana mereka kata mereka tidak akan terlibat dengan perasuah, mereka tidak akan bersama dengan penyamun, mereka tidak akan bersama dengan perompak, mereka tidak akan bersama dengan mereka-mereka yang merompak harta negara, KKN, corruption, kronisme dan nepotisme. Juga mereka tidak akan melaksanakan seperti mana yang UMNO, Barisan Nasional dulu lakukan. Mereka tidak akan. Itu ketika sebelum PRU yang ke-15. Akhirnya selepas PRU 15, mereka tidak cukup untuk menubuhkan kerajaan. Mereka terpaksa menelan ludah mereka. Apa yang mereka cakap ini semua terpecik balik ke muka mereka. Malu kita, di mana prinsip? Tapi itu kita nak bagi tahu, pendedahan berlaku sekarang adalah terjemahan sikap Perdana Menteri yang sebelum ini, masa mereka susah, kita semua membantu, menolong mereka-mereka yang dizalimi ketika beliau dipecat. Saya memang lama dah tak rasa bom asap, kanister dan juga water cannon yang FRU tembak. Dulu kita dengan sukarela sebab kita rasa beliau dizalimi. Tu saya kata tak apalah, masa hang susah kami tolong, lah hang senang hang buatlah, kami pisah dengan hang. Esok ni kalau hang dizalimi semula, insya-Allah kami akan bantu balik. Sebab perjuangan kami akan terus membela mereka-mereka yang dizalimi. Semua sejarah telah termaktub. Datuk On Jaafar dipecat daripada UMNO, PAS ambil. Tun Dr. Mahathir pernah duduk atas pentas PAS. Tengku Razali, Musa Hitam, Ghaffar Baba, semua mereka-mereka yang terpecat daripada mereka, PAS menerima mereka untuk menaikkan mereka semula dalam arena politik mereka. Tapi kita tengoklah, yang amat berhormat Perdana Menteri kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bila dia berkuasa. Sebab tu saya dalam ungkapan saya, bila ditanya oleh wartawan, saya kata Perdana Menteri sekarang ini, kalau inilah caranya, lebih teruk pada Tun Dr. Mahathir. Saya sebut seperti yang dia saman saya tu, dia seorang pendendam. Saya kata, cuba semak balik rekod-rekod Perdana Menteri yang lepas-lepas. Tidak ada mana-mana Perdana Menteri yang memegang jawatan ketika itu, bila dia diserang, dia dikritik dan dia ditegur, menyaman orang-orang yang mengkritik Perdana Menteri pada ketika beliau memegang jawatan. Tengku Abdul Rahman tidak pernah menyaman, sebab dia dah jadi Perdana Menteri bukan saja kepada parti yang beliau wakili, dia sudah menjadi Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia. Tun Razak tak ada rekod menyaman, Tun Hussein On tak ada,
Tun Dr. Mahathir, walaupun beliau diserang maha Firaun, maha zalim oleh mereka juga, termasuk yang berhormat Kota Raja yang bersama dengan mereka lah ni, Syekh Ahmad Sabu. Apa dia tak kata kat Tun Mahathir masa tu? Dia kata tahulah dia bersama dengan kita pada ketika tu. Dan Datuk Tun Abdul Ahmad Badawi tak pernah. Jadi bila saya sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada rakyat, yang mendengar keluhan rakyat, yang mendengar kesusahan rakyat, saya perlu membawa perkara ini supaya sampai kepada Perdana Menteri. Saya harap ini sebagai satu kritikan, teguran kepada beliau untuk Perdana Menteri kita menambah baik perkara-perkara yang mungkin mereka terlupa. Kerana saya percaya yang ada di keliling yang amat berhormat Perdana Menteri ini semua kaki pengampu pembodek. Mereka tak akan kritik seperti mana kami sebagai pembangkang. Sepatutnya perkara ini diambil sebagai satu teguran, kritikan untuk beliau menambah baik perkara-perkara yang beliau tak ingat ke, terlupa ke, tinggal ke, ataupun tak ada diberi nasihat ke apa semua. Sebab tujuan dia untuk menjadi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia telah tercapai. Tapi tidak boleh tonjolkan imej yang mana sebelum ini beberapa puluh tahun kita terperdaya. Hari ini tengok apa dia ambil tindakan. Saya ahli parlimen pada zaman ceroy tengoklah Perdana Menteri ini, leket. Tapi tak apalah, walaupun minta untuk kita tarik balik dan sebagainya apa semua, saya bagi tahu dekat sekpol dia, setiausaha politik dia abang saya hampirlah jumpa bos aku tu, bincang dengan dia, bos aku nak jumpa hang tu, tarik balik lah, habis settle lah. Saya kata, kalaulah saya tidak menerima LOD ataupun letter of demand dalam kaedah undang-undang dia panggil, iaitu satu surat penyataan supaya saya tarik balik dengan memohon maaf ataupun membayar dengan kos yang tertentu. Saya kata kalau tak dapat LOD, kalau ada utusan untuk saya pergi jumpa, insya-Allah saya pergi jumpa. Tapi bila saya terima LOD, saya tak akan pergi. Saya akan jawab surat ini, dan biarlah hakim yang memutuskan sama ada kenyataan saya ini fitnah atau tidak. Saya akan terus lawan, saya kata. Itulah menyebabkan saya disaman. Dan insya-Allah katanya 4 bulan 4 ni ada mention lah, tapi perkara ni lama banyak. Sebab yang kena saman dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ni, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Tan Sri Muhyiddin, Yang Berhormat Kuala Terengganu, dan saya. 3 daripada PAS, 1 daripada Bersatu. Dan sekarang beliau menggunakan kaedah-kaedah yang untuk menakutkan penentang-penentang beliau. Sepatutnya beliau kemaskan dulu gabungan dalam Pakatan Harapan itu, kerana kita dapati, tengoklah dalam parlimen masing-masingnya nafsi-nafsi bercakap. Kadang-kadang bertembung sama-sama mereka, sama-sama ahli parlimen, anggota kerajaan bertembung sama-sama mereka dalam parlimen. Terkejut tidak ada pernah berlaku JPS dengan ahli parlimen je, dengan DAP dengan GRS, PAN dengan PAN. Duk diam apa tak cakap cari kena ni. Jadi kita harap matlamat untuk menjadi Perdana Menteri yang
Mana 20 tahun, 25 tahun masa kita duk kena tembak dengan water cannon, dengan apa ni, kanister smoke masa tu. Umur saya dalam 28, 29, 30, awal 30-an lah, campur 25 tahun, 55, 56 lah. Betul ya tu. Masa tu kita tengah cergah, tak ada apa, tak ada rasa apa, kena tangkap, bawa keluar. Pasal kita membela kezaliman yang dilakukan pada ketika itu ke atas Syekh Anwar Ibrahim. Kita siapa pun yang kena zalim, hatta musuh kita tak peduli. Itu perjuangan kita. Sebab tu kalau dia nak ugut kita, ni dia nak ugut kita ni, kami akan sediakan keris untuk siapa yang nak menjatuhkan kerajaan. Hei, hang duk dalam UMNO dulu pun kami lawan, ada semua, kami tak kisah. Bukanlah kita nak cakap besar. Seorang Perdana Menteri bercakap begini menunjukkan sifat balas dendam, kesombongan. Ini biarlah anak-anak buah, anak-anak kemerah yang cakap. Dia tak payah cakap macam tu. Ini siapa yang nak menjatuhkan kerajaan kami, saya akan sediakan keris, silakan. Dia ingat pun takut pun keris tu. Lepas tu dakwa, kata kita terlibat dalam benda-benda yang tak betul. Kita tengok tuduhan kepada Tan Sri Muhyiddin, semua peruntukan tuduhan-tuduhan ini dimasukkan dalam parti. Tan Sri Muhyiddin bersumpah dengan nama Allah, sekupang pun dia tak pernah guna duit ni. Kita nak tanya Anwar Ibrahim ni, sebelum pilihan raya dulu, dia duk pergi kempen guna helikopter. Dia duduk dalam penjara. Bila dia buat duit nak beli helikopter? Sewa helikopter sejam 30,000. Ingat murah ke apa ni gaji driver helikopter tu? Dia ambil duit mana? Minyak helikopter. Driver kita tak tahulah helikopter macam mana, kita tak pernah naik, steering macam mana ke apa kita tak tahu. Tapi yang kita tahu mahal lah helikopter ni. Kononnya tak mau guna kereta kerjaan kerana maintenance cost tinggi. Perli zaman kita lah. Sebab kita tak beli kereta baru, kita guna kereta lama. Dia kereta ni kuih lama, dia kuih house exhausted, dia kuih maintenance dia akan meningkat. Tapi baru setahun 600,000 maintenance. Kalau beli baru juta, masih lagi untung. Oh, saya tak tahu otak dia pergi mana. Dia naik helikopter pergi kempen kata satu-satunya ketika kempen PRU 15 dahulu yang menggunakan helikopter untuk berkempen kawan ni lah. Lepas tu, lepas pilihan raya, kalau dia orang bagi pun, bagi helikopter ni bukan macam bagi gerek, tak kena buah minyak, tak kena pakai driver hang kayuh sendirilah. Kalau naik gerek tak apalah, ambil gerek pusat 2 hari yang pakai balik lah. Dia nak kena minyak, dia nak kena bayar duit driver, duit apa ni pilot, dia nak kena bayar duit kru helikopter tu. Jadi tak kurang daripada sejam 30,000. Jadi kalau dia duk bercakap kata orang lain, parti keadilan pun ambil duit mana kempen, kita nak tanya tolong abang sah. Dia mengurus parti dia tu berpuluh tahun, daripada sejak dia dipecat dan tubuh parti keadilan sampai sekarang. Dia ambil duit mana? Yalah, kalau nak tuduh orang tu, kita kena tengok juga. Kita tahulah mengurus parti ni bukan kerja yang mudah. Kalau pendang pun berjuta-juta,
Tengok nak buat bangunan pun 1 juta lebih. Apatah mengurus parti yang terpaksa mentadbir seluruh parti dalam negara. Ambil duit mana? Tolong abang Sat. Amboi, hebat abang kata dia bersih sangat. Tu kita tak mau buka masa dia jadi Menteri Kewangan dulu ni. Boleh rojok balik kenyataan CEO Magnum Nala Karupan masa tu. Nala Karupan. Tapi kita tak maulah nak ungkit benda-benda macam tu. Kau nak lawan ungkit boleh. PAS memang layak ungkit sebab PAS tak nak terlibat benda-benda macam ni. Segala pentadbiran parti, organisasi semua ini menggunakan duit ahli-ahli yang duduk depan ni lah. Ni bangunan kita 1 juta lebih. Kalau tuan-tuan tak bagi, tak jadi tu tapak dengan bumbung. Tak jadi. Ini baru kawasan Penang. Kita buat bangunan pun 7 juta dekat 8 juta di Batu 9. Bukan benda mudah. Jadi nak bercakap tu fikirlah dulu. Saya nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya tengok dulu, kamu bersih sangat ke? Sebab tu kita kena tengok benda-benda. Tak apalah, nak memerangi rasuah kita sokong, teruskan. Tapi jangan ada agenda tersembunyi. Apabila beliau bercakap tentang corruption, rasuah, tiba-tiba nak menubuhkan kerajaan, terpaksa melantik orang yang ada 87 kes dalam mahkamah sekarang ini, dan ada kes yang telah dipanggil untuk membela diri. Sepatutnya tangguhlah, biarlah parlimen mahkamah buat keputusan dulu sama ada salah ataupun betul. Lepas tu kalau dah mahkamah kata tak salah, okeylah, lantiklah. Tapi kamu telah menelan ludah kamu yang kamu ludah, merejik muka penuh. Jadi nak cakap bab corruption ni, janganlah. Kita harap bincang elok. Dan baru ni yang dia geram sangat kat saya dengan Sanusi MB Kedah ni, bukan saya apa, isu dia mula kita masuk dalam parlimen pada 1920 bulan 12 apabila kita angkat sumpah sebagai parlimen, sebagai ahli parlimen, termasuk Perdana Menteri telah dilantik pada ketika itu. Beliau telah membuat satu pembentangan bajet amandemen yang untuk gaji-gaji kaki tangan kerajaan, elang-elang dan sebagainya. Dia telah pi rata dan dia mula mengaitkan kelulusan judi daripada 8 ke 22. Sepatutnya dia bentang bab bajet ya, bab bajet ni untuk kementerian ni, untuk gaji pekerja banyak mana, elang banyak mana, itu masa tu. Tapi bila dia sebut macam tu, saya terus bangkit. Saya kata, Yang Amat Berhormat Tambun, saya nak dapat penjelasan. Sekarang Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Menteri Kewangan, saya berjumpa dengan Timbalan Menteri Kewangan, saya tanya, bincang dengan siapa yang lulus 8 ke 22? Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Kewangan itu kata, kami tak perlu bawa ke kabinet atau parlimen untuk mendapat kelulusan, hanya peringkat timbalan dengan menteri saja. Jadi maknanya PAS tak terlibat. Tak adil lah. Saya kata cakap macam tu. Yang Amat Berhormat boleh dapat dokumen minit mesyuarat daripada pegawai-pegawai. PAS terlibat atau tidak dalam kelulusan ni. Dia pun bangkit, dia pun okey, saya tahu PAS memang tak terlibat, dan kalau dibawa bincang dalam kabinet, PAS akan menentang keras, dan PAS berkecuali. Saya tahu Pendang ni kawan sahabat lama saya. Al-Khota hang, lepas tu hang sahabat sama aku pula. Sahabat apa aku tu? Kita latih, kita bila aku kawan hang. Itu punca dia. Punca di situ. Jadi alhamdulillah, pengundi-pengundi Pendang yang mengundi PAS, yang saya jadi calonnya, dan juga ahli-ahli PAS seluruh Malaysia, kamu terlepas daripada dosa judi. Bila yang dijawab oleh Perdana Menteri, orang nombor 1 dalam Malaysia,
Saya PAS tak terlibat dan PAS terkecuali dalam kelulusan judi. Alhamdulillah, kamu boleh berdepan dengan malaikat esok mungkat nangkir untuk jawab benda-benda ni. Seterusnya baru ni saya kena halau. Saya bawa bagi saya sikit lagi. Saya bagi surat samanah. Bila Menteri Ekonomi telah buat pergulungan, dalam pergulungan itu beliau menyentuh Yang Berhormat Bagan Serai Datuk Ustaz Idris Ahmad, bahawa yang kata nak turun minyak RM1.5 ni Bagan Serai dia kata. Saya bangkit terus. Saya kata, Yang Berhormat Pandan, ini satu tuduhan yang berat. Kita tahu yang kata RM1.5 ni bila dia dapat tu, lepas lah, kawan tu lah jadi nombor 1 sekarang ni. Saya kata, kalaulah Bagan Serai yang berkata begitu, sila buktikan bila, di mana, masa mana. Dia tak boleh bagi bukti. Itu dia mengamuk. Oh, dia tak boleh bagi bukti. Saya terus tekan. Saya kata, tarik balik. Tak buat lagi. Lepas tu dia terus, dia bercakap bak peruntukan kepada negeri-negeri miskin, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Saya terus menekan juga. Dia kata peruntukan untuk negeri ini 50%. Saya kata tak betul. Kerana Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, dia ada perjanjian royalti minyak 5%. Yang ini kerajaan pusat kena bagi tunai ke dalam akaun kerajaan negeri setiap, sama ada setahun 2 kali ataupun setahun sekali. Itu perjanjian jelas. Yang kedua, geran per kapita. Semua negeri dapat mengikut hak rakyat. Itu termaktub dalam perlembagaan. Kerajaan Persekutuan kena agih sebab cukai-cukai semua mereka sapu. Semua negeri bawa balik pergi federal. Apa cukai pun negeri tak ada hak. Dan yang ketiga, saya kata peruntukan pembangunan. Yang ini masuk kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan yang ada di negeri-negeri. Kadang-kadang negeri pun tak tahu. Dia rangkumkan sekali dia kata 50%. Bangkit bacuk, bagi fakta dengan data. Hanya negeri-negeri ini hanya dapat 17% yang dia kata 50%. Sama satu celaru. Lepas tu dia kata kat saya, pendang ni jangan kacau saya lah, pendang ni macam badut. Bila badut tu saya tekan terus, tarik balik. Saya kata saya dah dijatuh hukuman bila saya tekan kes bukti tuduhan dia kepada Yang Berhormat Bagan Serai, iaitu Ustaz Idris Ahmad. Dia tak boleh bagi. Lepas tu bila kita berisi fakta-fakta agihan ke dalam negeri-negeri yang ada di Malaysia ini pun tak betul. Akhirnya Yang Berhormat Bacuk, iaitu Yang Berhormat Syahir, telah memberi fakta 17% saja. Maknanya dia telah menipu. Itu yang saya kata, raja formula penipu, pembohong. Bila kita, dia cakap, dia tembak, bila kita minta bukti, dia tak boleh bagi bukti. Sebab itulah akhirnya dia panggil saya badut. Saya kata, Yang Berhormat Datuk Speaker, sila minta Pandan tarik balik. Saya tak akan keluar walaupun saya dihalau 2 hari. Saya tak akan keluar. Dia pun, Pandan, betulkah kamu kata? Dia kata, saya kata, sila tarik balik. Dia tarik balik. Saya pun duduk senyum lagu tu lah. Walaupun saya dijerkah, diminta, Pendang, get out. Macam saya ni penjenayah. Sifat seorang speaker ketika tegang, sepatutnya dia kena tenang, tangguhkan mesyuarat. Dia 10 minit, dia masuk dalam bilik dia. Lepas tu dia mai balik, selepas 10 minit baru dia buat keputusan dalam keadaan dia tidak emosi. Baru nampak cerdik. Jadi saya berjaya lah provoke dia sehingga dia buat keputusan dalam keadaan dia emosi. Sebab tu saya boleh senyum. Saya kata saya tak akan keluar lagi dia tak tarik balik kenyataan dia kata saya badut. Saya berhak menyanggah Yang Berhormat Pandan sekiranya fakta-fakta yang diberi ini tidak tepat dan penipuan. Dia ingat, saya kata kat dia, ingat ni ceramah politik lah, hang cakap seorang ya. Dalam parlimen tak boleh, tak betul aku akan sanggah. Saya cakap dah tu.
Saya kata, ingat ceramah politik lah, saya kata. Kempen politik boleh cakap seorang atas bentang ni macam saya ni. Siapa tak lawan saya? Siapa nak lawan lah? Ada? Mai? Dalam parlimen tak boleh. Tak betul kita sanggah. Itu yang menyebabkan saya dihalau. Okey, halau lah. Saya takkan tarik balik. Saya keluar. Tak ada masalah. Itulah cerita dia. Apa yang berlaku. Dan hak saman tadi pun saya dah sentuh. Dan saya dihalau pun saya sentuh. Alhamdulillah, saya doakan supaya rakyat Pendang, pengundi-pengundi Pendang mendoakan kekuatan jiwa saya berdepan dengan segala tribulasi ini, supaya saya istiqamah terus, tidak ada gentar untuk berdepan dengan pembohongan dan penipuan yang berlaku dalam negara kita. Selepas PR15 ini, semua apa yang dicakap itu tak betul. Saya harap, saya baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 4 tadi ni. Mudah-mudahan kita tahu kita semua akan balik berjumpa dengan pencipta kita dan kita akan disoal. Tidak ada langsung kita pergantungan kita, apa saja yang kita buat di dunia ini akan diambil kira di hari akhirat. Di sana tak ada lagi dosa pahala, di dunia saja. Jadi saya harap apa yang saya baca ini mudah-mudahan sebagai satu tanggungjawab dakwah saya menyampaikan kepada mereka, walaupun mereka agama Islam, sebab mereka memisahkan politik dan agama, seperti mana hari ini menyerang, disarankan oleh Setiausaha Agung PKR supaya serang dan terus serang mereka yang menggunakan agama untuk politik. Nabi guna agama untuk politik? Oh tidak, dia tak mentadbir lah Madinah tu, tak tubuhlah perlembagaan Madinah. Ini telah menyanggah ni. Hari ni dijawab oleh Tuan Guru Presiden Datuk Seri Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang dalam surahnya, dalam jawapannya yang sangat tepat dan tak tuju kepada siapa-siapa, tetapi menerangkan bahawa agama dan politik ini tidak boleh dipisahkan. Agama di atas, politik di bawah. Ingat itu saja. Saya nak beri masa dekat yang berhormat daripada Pengkalan Cepuai ini untuk menerang dengan lebih jelas lagi. Sekian. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.